Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Ribuan penunjuk perasaan di Thailand berarak ke Istana Besar di Bangkok semalam. Mereka tidak menghiraukan tembakan meriam air dan sekatan pihak berkuasa. Tunjuk perasaan diadakan bagi menuntut pembaharuan institusi beraja serta mendesak Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha meletak jawatan. Tindakan tersebut bagaimanapun tidak mendapat maklum balas istana. Menurut jurucakap polis, meriam air dilepaskan sebagai tanda amaran kepada penunjuk perasaan. Seorang pegawai polis dan 4 penunjuk perasaan dilaporkan cedera selepas berlaku konfrontasi di luar istana. Arab Saudi mengucapkan tahniah kepada Presiden Amerika Syarikat yang baru dipilih Joe Biden atas kemenangannya dalam pilihan raya presiden. Laporan media rasmi negara itu menyebut Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan Putera Mahkota Muhammad Salman mengucapkan tahniah kepada Biden dan Kamala Harris yang dilantik sebagai naib presiden. Raja Salman menyuarakan harapan untuk meningkatkan hubungan dua hala selain menjalin lebih banyak kerjasama dalam pelbagai bidang. Arab Saudi yang mempunyai hubungan rapat dengan Presiden terdahulu Donald Trump antara negara Teluk paling akhir mengucapkan tahniah kepada Biden. Kempen Biden-Harris sebelum ini mengatakan pentadbirannya akan menilai kembali hubungan dengan Kerajaan Arab Saudi dan mengakhiri sokongan kepada Perang Arab Saudi di Yaman. Sementara itu, seteru Arab Saudi-Iran berharap agar pentadbiran baharu Amerika dapat memperbetul kesilapan yang dibuat sebelum ini sekaligus kembali kepada komitmen antarabangsa yang dipersetujui. Perkara itu disuarakan Presiden Iran Hassan Rouhani. Trump sebelum ini memberi tekanan maksimum kepada Tehran serta mengenakan sekatan sejak menarik diri daripada perjanjian nuklear penting pada tahun 2018. Biden dalam kempennya menyuarakan rancangan untuk berunding dengan Iran, malah tidak menolak kemungkinan kembali kepada perjanjian nuklear 2015 yang dirundingkan ketika beliau menjadi naib presiden bawah pentadbiran bekas Presiden Barack Obama. Sementara itu, Perdana Menteri Slovenia Janez Janša masih belum memberikan ucapan tahniah kepada Joe Biden. Beliau sebelum ini mengangkat Donald Trump sebagai pemenang pilihan raya Amerika Syarikat selain pernah mendakwa Biden akan menjadi antara Presiden Amerika paling lemah dalam sejarah. Menerusi ciapan di Twitternya, Janša hanya menyatakan harapannya dalam hubungan persahabatan antara kedua-dua negara itu. Konflik Nagorno-Karabakh, Armenia menafikan bandar Shusha telah jatuh ke tangan Azerbaijan, sebaliknya menegaskan pertempuran masih berlangsung. Menteri Pertahanan Atsru Honanishan dalam ciapan Twitternya mahu rakyat Armenia menaruh kepercayaan kepada pasukan tentera mereka. Terdahulu, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengumumkan kota purba itu berjaya dibebaskan daripada penjajahan. Ilham menyifatkan ia satu kejayaan bersejarah selepas Shusha ditawan selama lebih 28 tahun. Presiden Aliyev berkata kemenangan itu akhirnya diraih di medan perang selepas rundingan hampir 30 tahun gagal membawa sebarang penyelesaian. Menantu kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meletak jawatan sebagai Menteri Keuangan. Berat Albayrak dalam satu kenyataan memberi alasan masalah kesihatan sebagai sebab beliau mengambil keputusan itu. Albayrak 42 tahun menjawat jawatan itu sejak tahun 2018. Sebelum itu beliau menjadi Menteri Tenaga selama 3 tahun. Peletakan jawatan itu dibuat sehari selepas Erdogan memecat Gubernur Bank Pusat ekoran kejatuhan mata wang lira awal tahun ini. Beralih ke saingan Liga Perdana Inggeris, Liverpool gagal dalam misi merampas takhta Liga selepas seri 1 sama dengan Manchester City. Liverpool kini di tangga kedua di belakang Leicester City dan Tottenham. Dalam satu lagi perlawanan, Arsenal tewas 0-3 kepada Aston Villa. Tenis jelajah akhir ATP, pemain pilihan ketiga Daniil Medvedev meraih gelaran pertama Masters Paris di arena bersih awal pagi tadi selepas mengalahkan wakil Jerman Alexander Zverev. Medvedev dari Rusia menang 5-7, 6-4, 6-1. Ia kemenangan pertama buatnya musim ini dan ke-8 dalam karirnya. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.